Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita ikuti dahulu keputusan beberapa perlawanan tumpuan untuk pusingan kelayakan Piala Dunia 2026. Di zon CONMEBOL, Argentina tewas 0-2 kepada pasukan Uruguay. Brazil tewas 1-2 kepada pasukan Colombia. Kita ke pusingan kelayakan Euro 2024. Kumpulan C, England menang 2-0 ke atas pasukan Malta. Itali mudah membelasah pasukan North Macedonia 5-2. Kumpulan E, Moldova seri 1-1 dengan pasukan Albania. Poland terikat 1-1 dengan pasukan Czech. Kumpulan H, Finland menang selesa 4-0 ke atas pasukan Northern Ireland. Denmark menang 2-1 ke atas pasukan Slovenia. Kita ke Asia di CONMEBOL terlebih dahulu. Argentina tewas mengejut kepada pasukan Uruguay. Uruguay menjadikan pasukan Argentina mangsa mereka seterusnya selepas menewaskan juara bertahan itu dengan jaringan 2-0. Lebih mengejutkan adalah perlawanan yang berlangsung di La Bombonera, iaitu di Argentina, sambil disaksikan oleh lebih 50,000 penyokong sendiri. Sudah pasti mengecewakan sebilangan besar daripada mereka. Uruguay dilihat lebih banyak bertahan dan hanya menanti saat yang sesuai untuk mereka menembusi pertahanan tuan rumah menerusi Ronald Araujo pada minit ke-41 melalui satu serangan pantas hasil bantuan daripada Matheus Vina. Terkejut dengan gol tersebut, Argentina terus mengadakan asakan tetapi masih buntu untuk mendapatkan gol penyamaan. Uruguay kemudiannya menggunakan kesempatan terbaik mereka untuk menjadikan gol kedua menerusi Darwin Núñez pada minit ke-87 sekaligus mematikan terus semangat anak buah Lionel Scaloni untuk kembali mengejar sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan. Argentina masih lagi kekal mendahului pusingan kelayakan zon CONMEBOL dengan mengumpul 12 mata. Diikuti rapat oleh pasukan Uruguay yang berjaya mengumpul 10 mata setakat ini. Brazil tewas lagi. Brazil yang terus sekali lagi tanpa pengurus pasukan tetap mereka. Tewas lagi kali ini kepada pasukan Colombia dengan jaringan 2-1 dalam perlawanan yang berlangsung di Barranquilla, Colombia. Brazil yang terus selaku pasukan pelawat dilihat tidak mempunyai sebarang masalah pada awal perlawanan selepas berjaya terlebih dahulu di depan dengan jaringan Gabriel Martinelli seawal minit keempat hasil bantuan daripada Vinicius Junior. Walaupun pasukan Brazil lebih banyak menguasai bola, barisan serangan pasukan Colombia dilihat lebih garang dengan beberapa percubaan tepat yang berjaya digagalkan oleh ketangkasan penjaga gol pasukan Brazil, iaitu Alisson Becker. Mereka bagaimanapun tidak mampu bertahan lama apabila Luis Diaz berjaya merobek gawang pasukan Brazil dengan 2 gol pantas pada minit ke-75 dan juga 79 untuk memastikan pasukan Colombia membawa pulang 3 mata penuh dalam aksi di gelanggang mereka sendiri. Colombia kini berada di tangga ketiga dengan mengumpul 9 mata, manakala pasukan Brazil turun ke tangga kelima dengan 7 mata selepas tewas 2 kali sebelum ini. England mudah menang cabaran pasukan Malta. England yang sudah mengesahkan tempat untuk layak secara merit ke kejohanan Euro 2024 turut menerima kunjungan pasukan Malta di Stadium Wembley dengan beberapa perubahan taktikal dilakukan oleh Gareth Southgate. Southgate menggunakan Trent Alexander-Arnold di bahagian tengah dan itu menjadi tumpuan utama penyokong pasukan England dalam perlawanan ini dan nyata ianya sangat menjadi. England berjaya di depan menerusi jaringan sendiri Pepe seawal minit ke-8 dan ia terus membuatkan pasukan England menguasai hampir keseluruhan perlawanan. England bagaimanapun terpaksa menanti sehingga minit ke-75 untuk mereka menambah gol kedua menerusi Harry Kane yang dibantu oleh Bukayo Saka. Deklarasi sampai untuk menambah gol ketiga pasukan England selang seminit kemudian tetapi dibatalkan oleh VAR akibat daripada offside. Kemenangan ini sudah pasti menjadi tonik penguat pasukan dalam memastikan anak buah Gareth Southgate kini berada dalam momentum terbaik mereka. Itali belasah North Macedonia 5-2. Itali menggunakan peluang sebaik-baiknya untuk memastikan mereka membelasah pasukan yang pernah mengakibatkan mereka tidak layak untuk beraksi dalam kejohanan Piala Dunia 2022 yang lalu. Itali bermula dengan garang apabila memberikan asakan awal dan hasilnya jaringan pertama Matteo Darmian pada minit ke-17. Jorginho hampir untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-40 tetapi dia gagal untuk menyempurnakan sepakan penalti yang diberikan sekaligus membuka peluang untuk Federico Chiesa menambah jaringan hasil bantuan Nicolo Barella. Selang seminit kemudian, Chiesa sekali lagi menambah gol ketiga Itali pada minit ke-47. Kali ini dia dibantu oleh Domenico Berardi. 3-0 untuk Itali mendahului di separuh masa pertama. Bermula separuh masa kedua, barisan pertahanan Itali sedikit goyah apabila melepaskan 2 gol kepada pasukan North Macedonia. Kedua-duanya dijadikan oleh Gianni Atanasov masing-masing pada minit ke-52 dan juga 74. Tersentak dengan 2 gol tersebut, Itali bangkit untuk kembali menjarakkan diri menerusi jaringan Raspadori pada minit ke-81 dan Stephen Al-Shaarawy pada masa kecedaan untuk memastikan kemenangan 5-2 mereka ke atas pasukan tersebut. Itali kini berada di atas pasukan Ukraine dengan hanya perbezaan jaringan apabila kedua pasukan ini berkongsi 13 mata. Misi penting buat pasukan Itali apabila mereka wajib untuk menewaskan pasukan Ukraine dalam perlawanan berikutnya ataupun sekadar seri tanpa jaringan untuk mereka mengiringi pasukan England ke Jerman pada tahun hadapan.
Robert Lewandowski ucap selamat tinggal kepada Euro 2024. Penyerang utama pasukan Poland dan juga pasukan Barcelona, Robert Lewandowski, mengucapkan selamat tinggal kepada Euro 2024 selepas pasukannya hanya mampu mencatatkan keputusan seri 1-1 ketika menentang pasukan Czech pada awal pagi tadi. Mereka sepatutnya menang dalam perlawanan tersebut untuk kembali menghidupkan peluang mereka ke pusingan akhir Euro yang akan berlangsung di Jerman nanti, tetapi gagal berbuat demikian pada pusingan kelayakan kali ini. Poland terlebih dahulu menjaringkan gol pada minit ke-38 menerusi Jakub Pietrowski sebelum Tomasz Suchek menyamakan kedudukan pada minit ke-49. Poland gagal mengulangi kejayaan mereka yang berjaya layak ke pusingan akhir kejohanan Piala Dunia di Qatar tempoh hari, dan ia sudah pasti mengecewakan ramai penyokong mereka. Everton kena tolak 10 mata. Everton berdepan dengan kesukaran yang berganda dalam musim ini selepas mereka didapati bersalah telah melanggar undang-undang kewangan telah pun ditetapkan oleh FFP. Pelanggaran tersebut dilakukan pada musim 2021-2022 di mana siasatan telah mula dijalankan pada bulan Mac yang lalu. Everton kini berada di tangga ke-19 Liga dengan hanya mengumpul 4 mata selepas ditolak 10 mata akibat kesalahan tersebut. Perkara tersebut timbul selepas pasukan Leeds United dan juga pasukan Burnley yang melaporkan terdapat keraguan daripada sudut kewangan pasukan tersebut dan dinafikan dengan segera oleh pasukan daripada Merseyside itu. Pihak Everton sudah pasti kecewa dengan keputusan tersebut dan tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai perkara tersebut sehinggalah proses rayuan mereka selesai. Everton 1 kesalahan dah kena tolak 10 poin. Manchester City 100 kesalahan pun still tak dapat ditentukan sama ada bersalah ataupun tidak. Dua tonggak Manchester United alami kecederaan. Dua tonggak utama pasukan Manchester United, Marcus Rashford dan juga Andre Onana dilaporkan telah mengalami kecederaan ketika mewakili negara masing-masing. Marcus Rashford terpaksa dikeluarkan pada minit ke-61 selepas bertemu dengan rakan sepasukan iaitu Trent Alexander-Arnold ketika beraksi menentang pasukan Malta mengakibatkan dia mengalami sedikit kecederaan. Mereka berdua akan menjalani pemeriksaan lanjut mengenai tahap kecederaan mereka selepas ini dan ia sudah pasti akan memberikan kesan buruk kepada skuad Erik ten Hag. United sebelum ini menerima kabar kurang enak selepas dua pemain mereka yang beraksi dengan pasukan Denmark telah mengalami kecederaan iaitu Christian Eriksen dan juga Rasmus Højlund. Manchester City berdepan risiko beraksi tanpa Haaland. Manchester City berdepan risiko beraksi tanpa Erling Haaland selepas pemain tersebut mengalami kecederaan pada bahagian buku lalinya. Dia mengalami kecederaan tersebut ketika perlawanan persahabatan antara pasukan Norway dan juga pasukan Faroe Island yang menyaksikan dia terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua. Dia masih meneruskan permainan pada separuh masa pertama walaupun selepas mengalami kecederaan tersebut dan akhirnya diganti sebaik separuh masa pertama tamat. Ini merupakan perkembangan yang kurang menarik kerana mereka akan berdepan dengan pasukan Liverpool sebaik saja international break ini tamat. Menurut daripada doktor pasukan yang merawatnya, situasi ini hampir sama dengan situasi yang melanda Haaland ketika perlawanan menentang pasukan Bournemouth hampir 2 minggu yang lalu dan pemeriksaan lanjut akan dilakukan bagi memastikan dia tidak berada dalam keadaan yang serius. Leroy Sané berpeluang untuk kembali ke EPL. Pemain pasukan Bayern Munich, Leroy Sané, kini berpeluang untuk kembali bermain dalam EPL selepas Liverpool dan juga bekas kelabnya iaitu pasukan Manchester City berminat untuk mendapatkannya semula. Dua pasukan ini dijangka akan cuba mengemukakan tawaran pada musim panas nanti. Barcelona sedang tukar Rafinha untuk dapatkan Guimarães. Barcelona dilaporkan bersedia untuk melakukan pertukaran pemain dengan Rafinha sebagai calon untuk ditukarkan dalam usaha mereka untuk cuba membawa masuk pemain tengah pasukan Newcastle United iaitu Bruno Guimarães. Chelsea buru Mbappe yang baru. Chelsea kini dalam misi mereka untuk memburu pemain digelar The Next Kylian Mbappe iaitu Malamine Efekele daripada pasukan Monaco. Pemain yang baru berusia 19 tahun itu dilihat menjadi potensi besar untuk mereka memperkuatkan lagi barisan serangan mereka untuk jangka masa panjang. Manchester United cuba dapatkan Castello Luqueba. Manchester United kini cuba mengalihkan tumpuan mereka untuk cuba membawa masuk pemain pertahanan daripada pasukan Leipzig iaitu Castello Luqueba yang baru berusia 20 tahun. Dia menyertai pasukan Leipzig daripada Lyon pada musim panas yang lalu dengan nilai 30 juta pound. Spurs mahukan Jota. Spurs diberitakan akan cuba membawa masuk bekas pemain pasukan Celtic yang kini beraksi bersama dengan pasukan Al-Ittihad di Arab Saudi iaitu Jota pada Januari nanti. Dia kini lebih banyak berada di bangku simpanan berbanding beraksi di atas padang dan ianya menjadi peluang keemasan untuk pasukan Spurs cuba mendapatkannya. Florentino Perez tidak berminat dengan Nico Williams. Presiden pasukan Real Madrid, Florentino Perez, dilaporkan tidak berminat untuk mendapatkan pemain pasukan Athletic Club iaitu Nico Williams, di mana dia lebih gemar untuk membawa masuk semula bekas pemain mereka iaitu Takefusa Kubo yang kini beraksi bersama pasukan Real Sociedad. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.